dan selamat datang ke satu lagi episod cerita hantu di Kim Talk. Pernah tak kalian tinggal di rumah sewa dan sering kali terjumpa dengan benda-benda yang tidak harus dijumpai di tempat sewa? Tajuk cerita kita untuk hari ini adalah Awak rasa saya cantik tak? Baiklah, seperti biasa, sebelum kita bermula, tekanlah butang subscribe dan juga notifikasi supaya kalian tidak miss apabila saya postkan video baru. Saya dan Jim baru sahaja mendapat offer kerja di bandar yang terletak lebih kurang 2 jam dari kampung yang kami tinggal. Untuk memudahkan pergi balik kerja, saya dan Jim mencari bilik di kota. Nasib kami agak baik kerana tidak sampai seminggu room hunting, kami terjumpa sebuah rumah yang mempunyai 2 bilik, 1 ruang tamu dan 1 bilik mandi berserta tandas untuk dikongsi. Bermulalah hidup kami merantau di bandar. Selepas 3 bulan menetap, Jim yang tidak tahan dengan kehidupan di bandar, mungkin sebab tinggalkan makmur seorang di kampung, mengambil keputusan untuk berhenti kerja dan balik ke kampung, lalu tinggalkan saya seorang di rumah sewa. Kerana masih baru di bandar, poket tak cukup untuk tampung sewa seluruh rumah. Nak tak nak, terpaksalah saya mencari orang untuk berkongsi rumah tersebut. Dahlah saya tak kenal siapa-siapa lagi ketika itu, so saya ambil keputusan untuk cari di online. Tidak lama mencari, saya terjumpa seorang guru tuition yang mengajar di sebuah pusat tuition yang berdekatan. Keesokan harinya, kami terus berjumpa untuk berbincang tentang rumah sewa tersebut. Billy memperkenalkan dirinya secara ringkas. Seorang yang agak muda, kulit sawo matang, sehat kata orang. Pada suatu malam setelah Billy berpindah masuk, kerana ingin saling berkenalan, so saya ajak dia keluar makan supper di kedai berdekatan. Saya mengetuk pintu Billy 2 kali. Namun, tiada orang menjawab. Tetapi tiba-tiba dari dalam, 2 ketukan seperti tadi. Saya berasa heran. Ketika saya baru sahaja ingin bertanya, saya terdengar bunyi flash dari dalam tandas dan Billy keluar dari tandas yang terletak di bahagian hujung rumah. Bulu Roma meremang kerana jika Billy di tandas, kenapa ada ketukan dari dalam bilik tadi? Mungkin dia bawa kawan balik kot. Saya bagi tahu diri sendiri. Tanpa fikir banyak, bro, nak keluar lepak minum tak? Terus saya mengajak Billy, namun dia menolak dengan sopan dan kata dia agak letih hari ini dan ingin masuk tidur lebih awal. Beberapa hari kemudian, ketika saya keseorangan di rumah, saya terdengar bunyi ketukan yang kuat ketika saya di dalam bilik mandi. Bukan sahaja bunyi ketukan, saya terdengar seorang perempuan berkata dari luar, "Semua baik di dalam?" Kerana air dari shower agak kuat dan bising, saya juga tidak pasti sama ada itu suara manusia atau saya cuma salah dengar. Saya tutupkan air dan bertanya, "Siapa di luar?" Tetapi tiada yang menjawab. Mungkinkah Billy sudah balik? Cepat-cepat saya habiskan mandi, lap dan keluar untuk cek. Saya pergi ketuk pintu Billy, tetapi tiada orang menjawab. Walaupun ada rasa sedikit takut, tetapi saya fikir mungkin stres bekerja di bandar menyebabkan semua ini berlaku. Tetapi sejak hari itu, seringkali di waktu malam saya akan terdengar suara orang mengetuk kayu. Bukan sahaja pintu, tetapi lantai, dinding dan tempat-tempat lain. Kerana tidak mengganggu saya dan juga kehidupan seharian saya, so tidak peduli banyaklah, biarkan saja begitu. Saya cuma berdiam diri dan juga tidak memberitahu perkara ini kepada Billy. Takut nanti dia pindah, susah-susah lagi saya nak cari housemate lain.
Pada suatu petang weekend, kerana paip tiba-tiba pecah di sinki tandas, saya perlukan toolbox untuk perbaikinya dan Billy menggunakannya beberapa hari yang lepas untuk mengatur katilnya yang rosak. So, kebarangkalian toolbox berada di dalam biliknya. Saya cuba menelefon untuk bertanya, tetapi tiada orang yang menjawab. Kerana saya ada spare key untuk biliknya dan paip yang pecah sudah mula membanjiri tandas, takut pula saya air keluar ke ruang tamu. Cepat-cepat saya SMS ringkas ke Billy untuk memberitahu bahawa saya masuk biliknya untuk mengambil toolbox. Masuk ke bilik, semua tersusun rapi. Memang perangai seorang guru, fikir saya. Tanpa mengambil masa yang panjang kerana di bilik orang, saya melihat sekeliling mencari toolbox. Terjumpa saya di atas almari bajunya yang tidak berapa besar. Saya mengambil kerusi plastik yang berada di tepi untuk berdiri dan ketika saya baru sahaja nak mengambil toolbox tersebut, saya terlihat sekeping azimat kuning terlekat di atas almari. Hairan dan tidak berfikir banyak, saya mengambil toolbox dan juga terus koyakkan azimat kerana takut Billy fikir yang bukan-bukan. Pada malam itu, saya masuk tidur lebih awal selepas penat membaiki paip yang pecah tadi. Dan tak lama selepas itu, saya dibuai mimpi. Dalam mimpi, seorang wanita yang memakai gaun berwarna putih, berambut panjang dan berdiri lebih kurang dalam jarak 2 kaki dari saya. Apabila melihat wajahnya, dia hanya tersenyum sambil melihat saya. Saya juga terpegun melihat dia kerana wanita tersebut mempunyai riak wajah yang agak cantik. Dari wajah, mata saya menyelunsur ke bawah dan alangkah terkejutnya saya apabila melihat dari bawah pinggang wanita tersebut badannya hangus seperti dibakar api. Tiba-tiba wanita tersebut berjalan mendekati saya secara perlahan-lahan. Lantas saya bangun terkejut. Badan saya dibasahi peluh dan tercungap-cungap saya cuba untuk menangkap nafas. Kerana ingin tahu jam, saya cuba pusing untuk mengambil handphone saya yang masih di-charge. Tetapi saya tidak dapat bergerak. Oh, tidak. Adakah ini yang selalu diceritakan oleh rakan-rakan, iaitu sleep paralysis, dan juga ada yang mempercayai adalah kerana ditimpa benda gaib. Di sebelah katil saya ada meja solek yang mempunyai cermin yang agak besar. Alangkah terkejutnya saya apabila dari sisi mata saya terlihat wanita yang dari dalam mimpi tadi kini duduk di atas dada saya. Saya masih tidak dapat bergerak dan ketika itulah saya rasa dia dengan perlahan-lahan membongkokkan diri dan apabila mukanya hampir menyentuh muka saya, dia bertanya, "Awak rasa saya cantik tak?" Apabila saya membuka mata, hari sudah pun siang. Tidak pasti sama ada pengsan ataupun malam tadi hanya mimpi, terpinga-pinga saya sekejap. Apabila teringat muka wanita tersebut, saya lantas angkat dan beribu soalan timbul dalam kepala. Siapakah gerangan wanita tersebut? Cun, bunyi telefon berdering. "Malam tadi semua okey, bro?" Billy bertanya dalam telefon. Hairan, kenapa tiba-tiba pula dia tanya, fikir saya. "Okey saja, bro. Kenapa?" jawab saya. "Oh, tak ada apa-apa. Cuma nak tanya," kata Billy dan kemudian memutuskan talian. Saya yang masih duduk di katil masih dibingungi oleh kejadian semalam. Semakin saya fikir, semakin takut jadinya saya. Saya angkat dan keluar dari rumah mencari tokong yang berdekatan kerana ada pakcik yang saya kenali di sana tahu tentang kejadian-kejadian seperti ini. Apabila pakcik nampak wajah saya yang penat, dia arah saya untuk duduk dan dituang teh panas untuk minum bersama. Pakcik Chin kemudian bertanya, "Semalam Tala dapat tidur, boy?"
Seperti tahu, saya angguk perlahan dan kemudian saya bercerita dari bilik berpindah masuk sehingga semalam kepada Pak Cik Chin. Pak Cik nampak tenang dan melihat ke pintu tokong. Dia kemudian berkata, "Itu Amoy tidak ala ikut sama lu, so lu tak payah risau. Tapi Uncle rasa paling bagus you cepat-cepat pindah dari rumah itu. Kalau tidak, banyak susah nanti." Menurut Pak Cik Chin juga, kemungkinan besar perempuan tersebut adalah benda peliharaan Billy untuk kepentingan diri. Sebab-sebab dinyatakan oleh Pak Cik Chin, perempuan tersebut tidak ikut saya sampai ke tokong. So, dia bukan nak hantui saya. Kedua, bagaimana Billy seperti tahu akan kejadian semalam dan menelefon saya untuk cek. Kerana bimbang akan keselamatan diri, saya decided untuk pindah. Malam itu, saya duduk rumah member kerja sebab takut hendak balik malam-malam. Sehinggalah keesokan harinya apabila saya sudah pastikan Billy berada di rumah, saya balik dan kemas segala barang-barang saya. Dan saya memberitahu Billy bahawa saya ada perkara yang perlu saya settlekan di kampung dan saya perlu pindah balik ke kampung secepat mungkin. Walaupun Billy tanya macam-macam, tetapi saya pura-pura tak dengar dan semakin laju saya kemaskan barang saya. Tidak ingin lagi saya tinggal sesaat di rumah itu. Setelah selesai, saya meminta maaf dengan Billy dan harapkan semua baik untuk dia. Lalu saya melangkah keluar. Sampai ke pintu, berdengung di telinga saya bunyi dari bilik-bilik. Baiklah, kepada yang habis dengar cerita tersebut, tekanlah butang like dan juga kepada yang belum subscribe, silalah tekan butang subscribe yang berada di sebelah kanan bawah skrin ini. Dan kepada ada yang ingin kongsikan cerita anda, tinggalkanlah di ruang komen di bawah. Dan sehingga episod yang akan datang, kita jumpa lagi.